Okey, kita sambung pada latihan yang ketiga. Setelah kita membuat latihan aplikasi bongkah, bongkah yang melibatkan permukaan rata, condong, oblik, dan kita terus kepada latihan yang melibatkan bulatan dalam bongkah isometri lah. So seperti yang telah saya beritahu dalam video penerangan tajuk isometri ni, untuk melukis bulatan dalam isometri ni tidak sama seperti kita melukis bulatan dalam lukisan ortografik, di mana apa yang kita lihat kerana kedudukan dia ada dalam kedudukan condong, okey, kedudukan condong, jadi sebab tu bila kita lukis bulatan tu akan nampak lonjong lah, ataupun berbentuk apa, dia tidak akan dapat bulat lah. Okay. So yang ni yang kita sebut sebelum ni dalam video penerangan tu. So kita kena guna kaedah bulatan 4 sepusat, okay, ataupun 4 center method. Okay. So hari ni kita akan tunjuk bagaimana kita boleh melukis bulatan di dalam bongkah isometri, okay, dengan menggunakan kaedah 4 center method ataupun bulatan 4 sepusat. Okay. So oleh kerana rajahnya mudah saja, okay, jadi kita okay. So dekat sini, so dia tak ada kotak lah semacam latihan-latihan yang dalam video sebelum ni, okay. Tidak menggunakan kaedah kotak, kita tidak kalau bongkar, saya ulang balik, kalau bongkar, so kita guna kaedah apa, kotak dan kerangka, kotak dan kerangka. Tapi untuk apa, bulatan kita menggunakan kaedah bulatan 4 sepusat lah. Dan bagi bulatan yang tidak punya pusat, kita guna kaedah koordinat. Okey. So dia hanya bagi pandangan hadapan. Okay, kalau kita tengok kenapa dia tak bagi pandangan atas. Kalau kita buat pandangan atas pun dia sama je, okay, bentuknya empat segi macam tu jugalah. Okay, so lebih kurang lah, okay, so bentuknya lebih kurang macam tu lah. Okay, so sama juga kita mulakan dengan kotak ISO, sorry, dengan paksi ISO. Okay, kita mulakan dengan paksi ISO. Okay, pada sudut 30 darjah. Okay, so okay, so ni berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6. Okay, tinggi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Okay, ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Okay, senang, Okay, kemudian kita selarikan saja garisan ISO. Okay. So bagaimana kaedah bulatan 4 sepusat tu? So kita sebelum kita pindah lukis pada bongkah ISO ni, so kita bolehlah buat apa, akaran kat sini lah, macam mana kita boleh dapat ni, okay. So pertama sekali kita kena dapatkan centered, okay, dapatkan centered. So center lah, makna kalau sini 6, sini pun mesti 6.
Okay, dia tak boleh sini 6, sini 8. Tak boleh. Dia mesti square lah. Dia mesti center. 4. Okay. Kemudian daripada pusat. Okay, daripada pusat ni. Kita akan menuju ke center. Okay. Dari pusat pergi ke center. Okay. Begitu juga sebelah sini daripada pusat pergi ke center. Dari pusat pergi ke center. So, kita akan dapat titik pusat. Okay, kita akan dapat 4. Okay, 4 pusat lah. Okay, so yang pertama ni tadi dia dah cross sini, so kita dapat sini lah. Okay, ni yang pertama. Lepas tu dia cross sini kita dapat ini pusat yang kedua. Ini pusat yang ketiga, ini pusat yang keempat. Pusat yang pertama ni untuk kita lukis bulatan sini. Okay. Pusat yang kedua ni untuk kita lukis bulatan sini. Pusat yang ketiga untuk kita lukis bulatan di atas ni. Dan pusat yang keempat untuk kita lukis bulatan sini. Okay. So kita akan dapat ni. Jadi bila kita dah sketch kat situ, kita gambar tu, kita just boleh pindah. Boleh apa? Copy kat sini dia. Okay, so sini 6, so center dia 1, 2, 3. Okay. Sini pun, sorry. Kita kena cari center dia. 1, 2, 3. Okay. Okay, so kita dah ada panduan tadi kat sini, kita follow balik lah. Okay, daripada pusat ke center. Daripada pusat ke center. So sini pun sama. Okay, daripada pusat ke center. So ini pun daripada pusat ke center. Okay, so mana kita punya titik kita punya titik pusat satu kita crossing ya, 1. So ni tadi cross ke sini, ni 2. So ini 3, ni 4. Okay. So menggunakan kita punya jangka lukis. Okay. Besar sikit Okay. Tak apa, saya nak tunjuk sekejap. Dia bergerak. Okay, so ni yang pertama. Lepas tu daripada pusat sini. Okay. 4 untuk bulatan kat sini dan 3 untuk bulatan. Okay, so okay. Siap yang ni lah. Okay. So di bahagian belakang ni pun sama lah. Okay. Belakang ni pun sama. Okay, so kita check makna sini centernya. Okay, sini pun centernya 1, 2, 3. Okay. Okay, so sama juga kaedah macam tadi. Okay, pergi center, pusat pergi center. Okay, pusat pergi center, pusat pergi center. So kita dapat dekat sini lah So ni 1, ni crossing 2. So ni 3, ni 4. Okay. So untuk belakang ni kita just nak yang ini je. Okay. Kalau kita tengok ini bahagian dalam lah kita just nak ni saja. Ini sebab garisan terlindung tak perlu ditunjukkan. Okay. So kita ambil ini saja Okay. Okay, so make sure ukuran awak tepat lah. Saya punya dah lari sikit ni. Okay. Kenapa dia boleh lari? Sekejap Okay. So ini. Lepas tu kita ambil yang ni cukup lah. Ni.
Okey. Kemudian yang belakang ni dia tak habis lah. Tak apa. Oh, patah. Okey, sini ya. So, sekarang ni kita nak sambung dua bulatan ni. Kalau kita sambung terus macam ni 30 darjah je, kita tak dapat nak detect dekat mana dia punya titik tangent dia lah. Okay? Kan kita dah belajar tangent. Bagi menyambung dua bulatan, kita mesti dengan tepat kita kena ada titik tangent. Ni kalau kita teragak-agak, oh ini ke sini ke sini, jadi payah. Sama juga sini. Jadi cara dia, kita cari titik tangent dia. Okay, cara dengan kaedah. Okay. Okay, so ni lah. Sama juga sebelah sini. Okay. Sini ya. Okay, so ni titik tepat dia lah. Okay. Jadi titik ni tadi. Ni saya just tunjuk lah, awak tak payahlah tanda macam tu ya. Okay. So dia akan jadi tepat. Okay, so yang ni tak payah tak payah padam sebenarnya. Just nak tunjuk. Okay. So ini adalah kaedah kalau kita nak melukis bulatan dalam isometri. Okay. So kita pergi kepada latihan yang keempat.